السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memilih kita dan meletakkan kita di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengekalkan kita dalam keadaan iman dan taat hinggalah hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung balik bicara dan muzakarah kitab kita, iaitu pertama kitab Risalatul Tauhid, yang kedua kitab Hikam. Jadi kita sambung kitab yang pertama, iaitu kitab Risalah. Iaitu pada muka surat 5 bagi kitab Jawi. Kitab Rumi muka surat berapa? Tak ada kitab Rumi. Iaitu masih lagi pada mabadi ilmu tauhid, dasar-dasar ilmu tauhid. Jadi sebelum kita nak buat sesuatu, sebelum kita nak nukang rumah, nak buat rumah, kita nak tahu alat-alat dia, tukurnya, gergajinya, pakunya, untuk apa. Juga dalam ilmu tauhid ni, asas dia, dasar dia, nak tahu di mana tempat ni dia ambil, ilmu ni ambil mana, kandungan dia apa dia, maudhu' dia apa dia, nama ilmu ni apa dia, sebelum kita nak masuk perbahasan isi dia. Tu. Jadi yang keempat daripada 10 mabadi ilmu tauhid, 10 asas, 10 dasar bagi ilmu tauhid ini ialah tempat bahasanya, yang disebut dengan maudhu'nya, tempat pembahasan dia, tempat bicara dia, iaitulah kepada 4 tempat. Yang pertama daripada 4 tempat itu pada zat Allah Ta'ala, dari segi sifat yang wajib baginya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang mustahil atasnya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat yang harus padanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dikata juga ilmu tauhid ini semulia ilmu, kerana apa? Kerana dia membahaskan terus pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nisbah mana Maha suci zat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala kekurangan, daripada segala kelemahan, dari segala menyerupai dengan makhluk, daripada menyemai dengan makhluk. Ini sebuah satu. Seterusnya sifat yang mustahil. Inilah sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kematian bagi Allah, ada lemah bagi Allah, ada binasa bagi Allah Ta'ala. Maha suci Allah daripada semua ni yang dinamakan sifat yang mustahil. Adapun mustahil ni, wajib arus ni, ia termasuk dalam bahasa ukur akal. Ni akal kita ni lah. Maka bila kita bicara dalam bab ilmu ni, akan kena tubiklah hukum akalnya, hukum syaraknya, dan hukum adatnya. Adapun hukum syarak ni, hukum yang berkaitan dengan perbuatan kita. Tu contoh, babi saja tak. Babi tu dah hutang seekor-seekor, tak ada hukum lagi. Arak saja-saja tak ada hukum lagi. Tahi kita saja-saja tak ada hukum lagi. Tu. Pergi makan babi, ataupun pergi tembak babi, jual babi, ada hukum dah. Perbuatan makan tu, perbuatan pergi tembak babi, lepas tu pergi jual, hukum berkait dah, jadi hukum dah. Hukumnya haram sebab daripada sumber yang haram. Arak tu ambil pergi minum, ambil pergi jual, perbuatan minum tu, perbuatan jual tu, ada hukum dah di situ.
Dia hukum apa? Hukumnya haram. Baca Fatihah gitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca di luar sembahyang, hukum dia sunat. Baca dalam sembahyang, hukumnya wajib. Baru keluar hukum. Ini namanya hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan hamba ni. Bukan kena pada zat tu, pedang ataupun kerih, parang, tak ada hukum lagi. Parang ambil guna buat nebah, disunatkan, kadang-kadang diharuskan. Parang tu ambil buat pergi petikam orang, jadi haram. Bukan pada parang tu, pada zat parang tu, pada perbuatan kita. Namanya hukum syarak. Jelas. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat ni sah menyalahi. Adat kata kalau makan kenyang. Adat kata kalau minum air hilang dahaga. Adat kata api ni kalau api ni membakar. Adat kata pisau ni melukakan. Tapi sah tak menyalahi? Sah. Kadang-kadang nasi tidak mengenyangkan, kadang-kadang api tidak membakar. Dan api bukan semua dia boleh bakar, bukit tak boleh bakar, tanah tak boleh bakar. Ni hukum adat. Nak beza bab ni. Kadang api tidak boleh membakar, api tak boleh membakar Nabi Ibrahim AS. Ni nama dia hukum adat ni, boleh menyalahi. Barulah masuk hukum akal. Bab hukum akal ni lah bahasa ilmu tauhid ni. Allah bersifat dengan qidam. Allah bersifat dengan kudrat, wajib bagi akal. Mensabitkan Allah bersifat dengan itu. Ini semua ni bahasa-bahasa ni yang kita akan masuk. Dan sifat yang harus padanya, sifat yang harus pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang harus pada Allah Taala satu je. Tu. Iaitu mengadakan tiap-tiap sesuatu daripada mungkinat ataupun tidak menjadikan sesuatu daripada mungkinat. Harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila sebut mungkinat, kita ni lah masih wallah, yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maudhu' dia ni, kena faham bahasa ilmu tauhid. Yang kedua, maudhu' tempat pembahasan ilmu ini pada zat Rasulullah, pada diri Rasulullah, dari segi sifat-sifat yang wajib baginya, sifat yang wajib bagi Rasulullah, dan sifat-sifat yang mustahil atasnya atas Rasulullah, dan sifat yang harus padanya, sifat yang harus bagi Rasulullah SAW. Sifat yang wajib bagi Rasulullah: sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ini sifat yang wajib bagi Rasulullah. Sifat yang mustahil bagi Rasulullah: kitman, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan ajaran agama ni. Lagi kadzib, dusta. Lagi khianat. Lagi bodoh, jahil. Ini mustahil bagi Rasul, tak ada. Sifat yang harus bagi Rasul satu je. Harus bagi Rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan yang tidak mengurangkan martabat mereka itu. Sebagaimana Rasul-Rasul, Nabi-Nabi bersifat dengan seperti mana? Makan, minum, tidur, berkahwin, bekerja. Ini sifat yang harus bagi Rasul yang tidak mengurangkan martabat bagi diri mereka itu Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini bahasa dia ni. Hukumnya wajib. Yang ketiga, daripada maudhu' dia ni, pada segala kejadian dari segi jirim-jirim dan arak. Ni nak suruh halusi ni. Istilah dalam ilmu tauhid, supaya tak bercampur dengan ilmu falsafah. Pada zaman dulu orang mencampurkan. Adapun jirim ni, setiap kita ni, setiap masih Allah, nama dia jirim, iaitu sesuatu yang mengambil tempat qada zat dia. Contoh, setiap ni tak kosong ni, kita nampak kosong, pada hakikatnya udara mengisi tempat tu, zarah. Ia panggil jawharatul firdi, yang tak boleh nampak. Maka tempat kita duduk ni, tempat kita ni, tidak ada benda yang boleh ambil qada dia, nama dia jirim. Sebut jirim pula ada dua. Jirim yang berjising, jirim yang jawharatul firdi, yang bentuk zarahnya, atanya, semua tu yang halus. Yang kedua, dan arak-arak. Arak ni sifat yang baharu yang ada pada zat yang baharu. Besar,
kecil, putih, besar tu tak boleh duduk seorang diri. Mereka besar ni duduk pada masjid ke, besar masjid ni. Kecilnya kereta ni, duduk itu pun zat yang baru. Nama dia Arab. Untuk apa? Nak menyatakan Allah Maha Suci daripada semua ni. Adakah sifat Allah ni seperti sifat yang baru? Tidak. Nak sabit situ nak pergi situ. Maka kena tahu dulu kakah dia, jalan-jalan dia nak sampai kepada tahqiq kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira-kira keadaannya itu jadi petunjuknya. Sekira-kira keadaannya itu, iaitu keadaan diri itu jadi petunjuk, yakni menyampaikan kepada hakikatnya Allah yang menjadikan dia. Allah yang menentukan ada tiap-tiap sesuatu ni dengan kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Bukan terhenti belajar bab diri pening pada situ, tidak. Itu makna dia. Dan dalil di atas wujud yang menjadikan, dan nak menyampaikan dalil ni yang menunjukkan di atas wujud yang menjadikan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tiap-tiap sesuatu ni daripada alam ni. Baik, tadi kata 4 maudhu' paling kurang. Yang pertama bahasan ni pada zat Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang haru, zat bagi rasul. Lepas tu yang kedua bahasan pada kejadian alam ni, disebut ma siwa Allah, yang ada jiri dan ada arab. Dua perkara ni, dua ni, alam ni bersifat dengan yang baharu. Semua tu. Dan yang ketiga, yang keempat, maudhu' dia pada segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hal-hal ini, keadaan syurga, neraka dan hal hari kiamat. Termasuk juga dalam bab ilmu usuluddin ini, nama dia perkara sam'iyah, perkara yang tidak ada dalil. Contoh kita kata mana dalil kuasanya Allah Taala ni, ada alam ni, ada di kita. Contoh di kita ni, rasa laparnya, rasa dahaganya, rasa ngatuk matanya, rasa nak kecilnya, rasa nak beroknya. Alamat ada yang mengatur tu, Allah, perbuatan Allah Ta'ala yang menentu. Maka berdalilkan Allah yang menjadikan, yang menentukan. Ada satu lagi perkara yang kita kena dengar semata-mata dan percaya yakin, iaitu Nabi cerita tentang syurga, Nabi cerita tentang hari kiamat, Nabi cerita tentang neraka, Nabi kita cerita tentang padang mahsyar, tentang timbangan mizan, tentang titian sirat. Ini nama dia perkara sam'iyah, perkhabaran daripada Nabi, terima dan kena yakin semata-mata. Termasuk dalam beriman dengan hari kiamat. Menafikan salah satu daripada perkara itu, menafikan hari kiamat, menolak hari kiamat, menolak padang mahsyar, maka hukum dia kufur wasa'imah. Sebab ia sebahagian daripada aqaidil iman, sipulan iman. Itu sebab bahasa maudhu' ilmu tauhid ni bukan sekadar bicara tentang sifat Allah Ta'ala saja, bukan bicara tentang sifat Nabi saja. Ini masuk dalam 4 perkara berkaitan semua ni yang akan dilalui, yang akan dibahaskan, barulah jadi imam. Baik, yang kelima daripada mabadi ilmu tauhid, kembali pada tajuk asal balik, itu asah dasar ilmu tauhid ini. Kena tahu faedah ilmu ini, iaitulah dapat mengenal Tuhan. Pertama, nak bawa pada ma'rifatullah, menyatakan Allah ni maha suci, Allah daripada segala sifat kekurangan. Maha suci Allah menyamai dengan sifat makhluk, dengan zat makhluk. Satu. Dan percayakan Rasulullah, bawa kepada yakin, beriman kepada Rasulullah. Maksud percaya ni beriman dengan Rasulullah lah, ia termasuk dalam salah satu rukun iman. Amantu billah, tu aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Amantu bir rasuli, beriman dengan rasul-rasulnya. Dan seterusnya, mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal abadi. Ni ilmu ni. Sebab apa? Ia bicara tentang akidah. Nak sah ibadat sembahyang ni, nak sah segala ibadat ni, pertama kena ada iman, kena ada akidah yang betul, yang sahih, yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala.
Macam mana nak terima sembahyang seandainya tidak ada keyakinan dengan Allah, tak dibina dengan akidah, dengan sipulan iman yang nyata, yang jelas. Itu makna dia. Yang keenam, nisbah ilmu ini dengan lain-lain ilmu. Yang keenam daripada mabadi ilmu tauhid ni, perbandingan. Mana sebuah ni tu, perbandingan ilmu ini dengan lain-lain ilmu, iaitu ilmu ini ialah ilmu yang terbangsa, yakni ilmu yang diletakkan kepada agama Islam yang paling utama sekali. Di sebuah ilmu dalam agama Islam, ilmu ini yang paling utama, sebab dia bicara terus tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu fiqh bicara tentang hukum hakam yang berkaitan dengan perintah Allah. Ini dibersabit dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu nahwu sarah berkaitan dengan ilmu adab, ilmu bahasa adab. Ilmu tajwid berkaitan bacaan Al-Quran. Tidak terus kepada Allah, ini terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya ilmu ni semuanya mulia. Ilmu agama ni semua mulia sebab hakikat nak menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada yang direct, ada yang tidak direct. Adapun ilmu tauhid Islam ia direct tu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh daripada mabadi ilmu tauhid, asas-asas ilmu tauhid yang menghantarkan, yakni yang meletakkan ilmu ini, iaitu yang pertama, mereka yang mengaturkan titisan ilmu tauhid ini dengan mendirikan dalilnya untuk menolak perkataan mereka yang menyalahi, ialah daripada ulama yang masyhur Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ni di antara yang pertama sekali menyusun ilmu tauhid ni sebuah ilmu menolak fahaman falsafah, fahaman qadariyah, menolak fahaman jabariyah, menolak fahaman mujassimah, menolak fahaman mu'tilah, yang ambil semua ni fahaman mutasyabihah Abu Hasan Asy'ari. Dan sejarah Abu Hasan Asy'ari ni, dia permulaan dia ni, dia salah seorang Mu'tazilah. Guru dia seorang Mu'tazilah, sehingga dia ni mari rasa bersalah. Akhir sekali dia, aku tolak segala fahaman aku sebelum ni, fahaman Mu'tazilah, dan aku berpegang dengan pegangan sahabat, sebagaimana pegangan sahabat dan Nabi yang dahulu. Sebagaimana aku lepaskan pegangan aku ini dengan aku melepaskan jubah kepada gini. Dia buang jubah, aku buang dah. Antaranya fahaman Mu'tazilah. Tu kembali kepada ia nisbah susunan baharu, tapi nisbah pegangan, nisbah isi, nisbah makna sama dengan Rasulullah. Tu pun orang tolak sifat 20, orang tolak sifat 13. Kita sebut satu-satu, apa dia sifat 20 ni? Pertama, menetapkan wujud Allah. Jadi kalau kita tolak sifat 20, kita buang Allah tidak wujud, kufur. Menetapkan, mengukuhkan Allah ni bersifat dengan kudrat, mensabitkan. Dan Al-Quran pun sebut wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita nak buang sifat ni, kita nak menolak Allah ni bersifat kudrat kan? Allah ni lemah. Apabila tolak sifat kudrat, tolak sifat kuasanya Allah, maka mesti jadi lemah, rosak. Lagi antaranya sifat sama, sifat basar, semua tu ada dalam Al-Quran. Wallahu samiul alim, wallahu samiul basir. Maka kalau kita tolak satu, kita baca satu-satu, tengok satu-satu, tolak, rosak iman kita. Tolak sifat basar Tuhan ke? Tolak sifat sama Tuhan ke? Maka bila tolak sendirinya, Allah ni buta, Allah ni tuli, rosak. Ni sebab ni dia nak memudahkan orang awam, nak sampai kepada tahqiq iman. Maka penyusun yang pertama adalah Abu Hasan Asy'ari, dan seduru selepas itu dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, orang yang datang selepas tu. Abu Hasan Asy'ari hanya 13 sifat yang wajib, adapun secara ijmalnya wajib Tuhan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Abu Mansur Al-Maturidi 20 sifat. Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan, ni khabar ni.
Yang pertama sekali yang menerima ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Adam alaihi salam, dan yang akhir sekali ialah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tauhid, ittifaq ilmu tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam dengan Nabi Adam sama jelah. Hakikat dia mengesakan Allah, mengesakan zat Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan segala sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan segala af'alullah. Semua ni nak sampai situ. Ni sebab susunan mereka kita kabalah mula-mula yang menyusun ilmu sufi. Pada zaman Nabi tak ada ilmu sufi yang menyusun berkitab, tapi peramalan dia ada. Imam Syafi'i penyusun ilmu tajwid, penyusun ilmu asbabun nuzul, semua baru-baru belaka. Sama Nabi tak ada berhajat, tak perlu. Sebab Nabi ada, Nabi yang menentukan, Nabi yang menghuraikan, Nabi yang beri hukum, Nabi yang beri fatwa. Kediang tu ada pengarang-pengarang baru buat gini. Untuk apa? Sebab umat akan datang semakin rosak. Ini pun semakin rosak. Fitnah semakin masuk banyak dalam umat Islam. Capu. Dan ada musuh yang ada sedia nak rosak Islam. Maka ulama lah yang jaga, nak memurnikan ilmu ni, nak susun balik. Baik. Yang ke-8, hukumnya, yakni hukum yang ke-8 daripada mabadi ilmu tauhid. Hukum ni yakni hukum belajar ilmu tauhid ini, iaitu fardu ain di atas tiap-tiap orang yang mukallaf, laki-laki ataupun perempuan, wajib nisbah ni sebab nak mengesahkan ibadat, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal, yakni jalan ijmal ringkasan ataupun rakung sekaligus. Secara ijma' wajib bagi Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Segala sifat kesempurnaan semua milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan setakat 20 sifat. Ini ijma'. Tafsili 20 sifat ataupun 13 sifat. Ini kaedah dia. Dan dengan jalan tafsir, yakni dengan huraian ataupun satu persatu, beserta dengan dalil sekali, yakni dalil ijmal, dalil yang ekah, cukup dah. Bila sebut dalil ijmal ni dengan dalil akli sahaja. Mana dalil kamu kata Allah ni ada, Allah ni maha kuasa, Allah menjadikan tak sesuatu, dia bersebut hudusul alam, baharu alam ni, sebab alam ni baru kena jadi, adanya aku ni, lahirnya aku, bertukarnya siang malam, keluarnya matahari, keluarnya bulan, geraknya udara, Allah subhanahu wa ta'ala nama dia. Tu dalil lah tu. Tu. Adapun mengetahui dalil tafsir itu fardu kifayah. Apabila sebut mengetahui dalil tafsir ni, dalil akli dan dalil naqli serta huraian menolak hujjah bagi yang didatangkan, menolak keraguan, ini fardu kifayah. Dan seorang yang mewakili cukup dah. Seorang yang mewakili bagi yang mengetahui bab dalil ni, maka lepas bagi yang lain. Tapi dalam mabadi ni, yang ke-9 kelebihannya, asal yang ke-9 daripada mabadi ilmu tauhid ini, dasar-dasar ilmu tauhid ini, iaitulah semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu yang lain. Dialah setinggi-tinggi ilmu kerana dia hanya nak mengesakan Allah, nak menyucikan, nak mengosong hati kita ni, jangan ada syirik, jangan ada kufur apabila bertemu dengan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ini yang kendaki. Kerana menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala lam yafrid syai'an afdalu min at-tauhid was-salati. Law kana syai'un afdalu minhu laftaradahu ala malaikati minhum raki'un wa minhum sajidun. Artinya, sesungguhnya Tuhan tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Tuhan, dan memfardukan solat. Jatuh satu, lepas Tuhan tu patut memfardukan solat.
Tu ada kitab yang jatuh. Lepas tu hang tu kena tok dan memfardukan solat. Temu tak? Temu? Jatuh sikit tu. Artinya itu ulang balik, sesungguhnya Tuhan tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan dan memfardukan solat. Tambah sikit. Apa tanya mula lepas ni. Dan jika ada sesuatu itu terlebih afdal daripadanya, seandainya ada lagi yang terlebih afdal daripada mengesakan Allah ataupun solat ni, nescaya tetaplah telah difardukan ke atas malaikatnya. Padahal ini hal keadaan setengah daripada malaikat-malaikat itu ada yang rokok selama-lamanya, dan ada setengahnya, ada sebahagian di kalangan malaikat itu ada yang sujud selama-lamanya. Inilah nak khabar lebihnya tauhid dan lebihnya sembahyang. Sebab apa? Kelakuan sembahyang adalah kelakuan malaikat di langit. Ada malaikat ni yang rokok selama-lamanya, yang sujud selama-lamanya, yang qiyam selama-lamanya. Sebab apa? Nisbah mentauhidkan Allah dan nak menunjukkan kelakuan sembahyang. Dua perkara ni paling afdal. Dan juga kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain yang wajib diketahui. Jadi ilmu tauhid ini adalah ilmu yang asal, jadi fardu bagi ilmu-ilmu yang lain. Tu. Mana nak jadi syarat sah sembahyang, nak jadi syarat sah ibadat yang lain. Yang pertama apa dia? Al-Islam. Nak syarat sah jadi Islam ni apa dia? Asyhadatu la ilaha illallah. Apa makna syahadat apa makna syahadat tu? Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil jinan wal amalu bil jawarih. Iaitu kena mengikrarkan, melafazkan dengan lidah asyhadu an la ilaha illallah, dan membenarkan dan meyakini dengan hati tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan beramal dengan amalan, beramal dengan anggota tubuh badan kita ni dengan amalan Islam. Itu syarat sah bagi segala ibadat dalam Islam. Itu yang dikatakan semulia-mulia ilmu ni. Dan lagi kerana mulia maudhu'nya, mulia tempat perbahasan dia, tempat tuju ilmu ini, iaitu zat Tuhan, dan pada tubuh, batang tubuh diri Nabi Rasulullah SAW. Dari sebab itulah makna dia, jadilah ia ilmu ini semulia-mulia ilmu. Dan yang ke-10 daripada mabadi ilmu tauhid ini ialah kesudahan ilmu ini, iaitu dapat membezakan di antara aqaid dan kepercayaan yang sah dan yang batil. Dan kesudahan ilmu yang nak membezakan fahaman dan pegangan. Aqaid ini daripada kalimah aqada. Apa makna aqada? Adalah ikatan sipu mati. Daripada dah tubik kalimah aqidah. Aqaid ini adalah jamak taksir. Maka yang disebut Nabi paling kurang ada 73 firqah yang diterima oleh Allah hanya satu sahaja. Maka banyaklah nak membezakan firqah ahli sunnah wal jamaah ni dengan firqah mu'tazilah, khawarij, jabariyah, qadariyah, mujassimah, mu'tilah, mutasyabbihah. Semua ni sehingga nyatalah yang kita pegang ni benar dan sahih. Kenyataan yang pertama, hukum akal, wallahu a'lam. Sambung kitab hikam kita insya-Allah, iaitu pada muka surat 2. Bagi kitab Jawi muka surat 2 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semalam bahasan dia adalah manusia ini ada di atas 3 bahagian. Pertama, kita ulang balik, kita ambil atas balik. Kita Jawi muka surat, kita Umi muka surat apa? Kita Umi, takut orang yang tak tahu. 2 juga. Kita Umi surat 2.
dan adalah hal manusia itu di atas 3 bahagi. Kita ambil atas sikit. Pertama daripada 3 bahagi ini yang berjabat di atas amal, yakni yang berpegang di atas amal dia, bergantung dengan amal dia. Dia rasa baik dengan sebab amalan dia yang banyak. Tu. Dan alamat dia, tanda-tanda orang yang bergantung dan berpegang dengan amalan dia ini, iaitulah kurang harapnya kepada Allah Ta'ala, kurang pergantungan dia kepada Allah, kurang bersandar dia kepada Allah, tak kala yakni ketika tiada hasil yang dimasukkannya. Apabila hajat dia lambat diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala tidak menepati dengan kehendak dia, ini segala ni lah, maka kurang harap dia dengan Allah. Mana dalil kurang harap dia dengan Allah Ta'ala? Kurang ibadat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurang sebut dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurang zikir dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Maka ni tanda orang berpegang dengan amal dia. Tu. Dia nampak amal ni lebih besar daripada hakikat yang nak dituju tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tipu daya lagi. Maka kita ni boleh nampak Allah ni lebih besar, Allah ni lebih agung, Allah ni segala tempat tuju kita, maka kita akan membanyakkan amalan-amalan kerana Allah. Kalau orang nampak amalan dia, nampak diri dia beramal, dia akan nampak Allah ni kecil. Kecil bukan nisbah mana? Nisbah pada pandangan hati dia. Ni, jaga. Dan yang kedua, daripada 3 bahagi golongan manusia. Ataupun golongan manusia di sini, orang yang kita kata orang yang dalam golongan salikun ilallah, orang yang beramal dah, orang yang ada ilmu dah, bukan orang ramai-ramai bicara orang awam, bukan di kalangan orang yang asli, orang yang mendahaka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan di kalangan orang yang buat maksiat, bukan di kalangan orang yang munafik. Ini satu bahagian yang lain. Ini golongan orang yang salikun ilallah, yang ada ilmu, yang ada amalan soleh, yang ada guru, yang ada amalan istiqamah. Tapi masih lagi ada cacat dalam amalan dia, macam kita semua ni lah. Dan yang kedua, yang berjabat, yakni yang berpegang, dia bergantung di atas anugerah Allah Ta'ala. Orang yang bergantung dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dia nampak dia boleh sembahyang dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam semua ibadat dia, sembahyang ke, zikrullah ke, sedekah ke, berkhidmat untuk manusia ke, tolong orang ke, apa ke, izin Allah, anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dengan ilmu dia, bukan dengan kekuatan dia, bukan dengan daya dia, Allah. Ni. Maka ni juga masuk dalam ilmu usuluddin. Yakni kalau kita bergantung dengan diri dia, rasa diri kita sentiasa jadi ni, nama dia qadariyah. Maka salah satu ilmu nak sampai pada Tuhan, nak menafikan, bukan dengan kekuatan kita, bukan daya kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan alamat itu, tanda orang yang bergantung, berjabat di atas anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu apa dia? Rujuk ia kepada Allah Ta'ala. Sentiasa hati dia, rohani dia kembali kepada Allah Ta'ala dalam kesukaan dan dalam kesakitan. Diuji dengan Allah. Disebut kesakitan ni, kesukaan ni sebuah nikmat Allah. Apabila disebut kesakitan ni sebuah musibah daripada Allah. Sentiasa dia kembali pada Allah, ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita ni tak boleh lagi nikmat daripada Allah ataupun daripada musibah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bala. Maka orang ni semuanya kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik yang sedap, baik yang sakit, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tak kala suka, yakni tak kala diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
dengan mengata alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni alamat ketika dia beri nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sebenarnya, nikmat kayanya, nikmat sihatnya, nikmat rezeki bertambahnya, nikmat kesihatan, nikmat boleh melihat, nikmat masih lagi hidup pada hari ini. Sentiasa orang hati dia mengucap alhamdulillah dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa makna syukur yang sebenarnya? Iaitu meletakkan segala nikmat Allah Ta'ala yang Tuhan bagi pada kita ni, nikmat akalnya, nikmat anggota tubuh badannya, nikmat sihatnya ni, pada ketaatan pada Allah, dan menahan segala apa yang diberi Allah Ta'ala ni daripada melakukan maksiat. Ini hakikat syukur yang sebenarnya, melihara nikmat Tuhan anggota ni daripada melakukan maksiat. Jadi beginilah orang yang sabar, orang yang pandang setiap perkara ni dengan izin dan anugerah Allah Ta'ala. Kita semua ni dengan pilihan Allah. Seandainya Tuhan pilih mengikut nilaian ilmu, nilaian amalan soleh, nescaya kita tidak terpilih, sebab ada lagi orang lain. Tapi Tuhan pilih untuk duduk di tempat yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang paling mulia, keadaan apa dia ni? Duduk apa maghrib dalam masjid? Oh, tak ingat dah nak mari. Duduk iktikaf dalam masjid kerana Allah Subhanahu wa taala yang tak sama. Saatnya Tuhan pilih mengikut ilmu seorang, mesti kita tidak terpilih. Tapi Tuhan pilih dengan rahmat kasih sayang dia, kehendak dia. Itu makna dia. Dan tak kala duka cita, yakni tak kala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dengan ujian, dengan masalah, dengan sentiasa berlindung dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni duduk di sini, hati kita, jiwa kita, rohani duduk keadaan gini, Allah comel sangat dah, tenang sangat dah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Tu Tuhan berfirman, wahai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan melaksanakan solat. Inilah martabat dia ni. Dalam baik dia, dalam bala dia nampak Allah, dalam nikmat pun nampak Allah. Tu. Seandainya dalam nikmat tu tak nampak Allah, jadi lupa Allah, itulah bala yang sebenarnya. Dalam bala dan ujian, jadi jiwa dia kembali pada Allah, jadi rasa tawaduk, rasa hina diri dia, rasa banyak dosa diri dia, maka dia pun tawaduk, bertaubat pada Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang sebenarnya. Ini sebuah rohani. Maka orang ni ginilah jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa rujuk dan hati dia kembali pada Allah. Tu bagaimana firman Tuhan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang alladzina idza asabatuhum musibah, kata orang yang beriman ni, orang yang bersabar ni, apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ditimpa ke atas mereka itu musibah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, masalah dalam keluarganya, masalah dalam hartanya, semua tu dia pun kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ni milik Allah, kami datang daripada Allah dan kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat keampunan, kasih sayang dan rahmat dalam penyayang kembali pada Allah Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat hidayah yang sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni orang yang pandang anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam setiap kesukaan dia dan setiap kesakitan dia. Maka tujuan kita belajarnya, tujuan kita nak kenal Allah Ta'ala ni, nak sini, nak menerima takdir Allah, qada dan qadar Allah Ta'ala dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hal kita, dalam setiap waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ni tinggi lagi, martabat yang tinggi ni. Yang berjabat, yang berpegang di atas bahagian yang telah dahulu. Ni tinggi lagi ni. Mana? Orang yang pandang pada azali Allah, pada ilmu Allah. Setiap yang berlaku atas dunia ini, atas diri aku ni, semua ni sebab telah ditulis pada azali Allah. Jadi nampak sana tu. Ni hebat lagi ni. Orang ni tinggi lagi.
Macam kita lah, tiba-tiba datang keputusan, kamu kena bertukar. Keputusan ni kamu kena bertukar daripada jawatan-jawatan ni. Kita tahu bukan keputusan tu daripada kertas ni, bukan daripada tulisan di kertas ni, tapi mana tu di pejabat tertulis dah gitu. Yang sampai kertas ni baru aja. Juga ni yang berlaku atas dunia ni, berlaku atas diri kita ni perkara tanjizi hadis. Adapun Tuhan tentu lama dah pada ilmu dia, suluhi qadim dia, pada iradat dia, pada ilmu, pada luh mahfuz dia. Tuhan tentu kita ni gini-gini, maka berlakulah atas ni. Maka orang hamba Allah Ta'ala, sebahagian di kalangan pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati dia dan jiwa dia, sejak dia berlaku ni, dia boleh nampak Allah sesungguhnya telah tertulis pada ilmu-Mu ya Allah begini, sebab tu jadi gini. Boleh tak buat-buat? Tak boleh buat-buat, cakap saja boleh. Jadi kita cakap ni tak apa, ni sebuah ilmu, tapi nak merasai gitu pilihan Allah. Adakah boleh dicapai dengan ilmu? Tak boleh dicapai dengan ilmu. Mereka dengan izin Allah, pengalaman dia, pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni dan alamat orang yang berpegang gitu, pandan azali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tandanya itu tiadalah gundah gelana, tidak berlaku gundah, tak berlaku kelang kabut, tak berlaku rasa keluh kesah kerana ketiadaan sebab. Tu tidak ada sebab nak berlaku keluh kesah. Sebab apa? Sebab ni yang aridi, yang baru datang. Dipandang pada musabbabil asbab, yang menjadikan sebab ni, yang menjadikan sakit, yang menjadikan senang, yang menjadikan susah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni hebat ni, jiwa dia ni, wahani dia, pegangan dia ni, pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tiadalah bertambah harapnya, tiadalah bertambah pengharapannya kepada Allah kerana suatu. Adakah bertambah harap dia dengan sebab Tuhan tambahkan rezeki? Adakah bertambah harap dia dengan sebab Tuhan bertambahkan ilmu? Tidak. Sebab apa dia tahu? Semua ni yang baru. Dia nampak zat Allah, kudrat Allah Ta'ala dahulu yang menentu bertambahnya rezeki, bertambahnya kurniaan Allah, bertambahnya nikmat-nikmat Tuhan yang lain ni. Semua ni orang yang jiwa bersih, pandang pada awal. Tu bila kita ibarat kita berak mudah kita buka, tiba-tiba kita buka pahit tu ambil air. Kadang-kadang buka pahit tak keluar air. Kita tahu air ni dari mana? Daripada empangan yang besar ni. Tanda air keluar ni, tanda air penuh di empangan yang besar tu. Tiba-tiba air tak ada kering, tanda tak ada tu. Hakikatnya tak ada di empangan yang besar tu. Juga ni dari pusat je sana. Tu juga kita ni berlaku, kita ni dan luh mahfuz Allah dah tertulis dah. Nak siapa yang mudah faham. Itu makna dia. Dan tiada kurang harap dia, tiada kurang pengharapan dia, pergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana sesuatu. Tiba-tiba Tuhan uji musibah, tiba-tiba Tuhan uji dengan sakit, Tuhan tiba-tiba Allah Ta'ala tarik sebahagian nikmat dia. Adakah bertambah kurang harap dia? Jadi buruk sangka dia dengan Allah? Tidak. Sebab dia tahu juga ni telah tertulis pada azali. Tuhan tentu dah hati dia pandang gini, ni nak khabar rohani jiwa orang gini sampai pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni maksud tauhid juga ni, beriman dengan qada dan qadar Allah. Tuhan tu. Jikalau ditimbang harapnya dan takutnya, seandainya boleh ditimbanglah harapan dia, pengharapan ar-raja dan al-khauf. Ni maksud bab ni. Raja dia, pengharapan dia dengan Allah dan takut dia dengan Allah. Ar-raja dan al-khauf ni seandainya boleh timbang, nescaya jawab dia bersamaan dalam tiap-tiap hal dan tiap-tiap keadaan, daripada segala ahwalnya, daripada segala perilaku-perilakunya, daripada segala ahwal dia dan segala jiwa hati dia, rohani dia sama je. Keadaan sakit ke, keadaan sihat ke, keadaan dia nikmat ke, khauf dan rojak dia sama. Seandainya boleh timbang, pengharapan dan takut dia dengan Allah sama je. Sebab apa? Sebab dia dipandang hakikat Tuhan terus.
hakikat Allah Subhanahu wa taala yang menentu daripada azali. Begini aku susah hari ni, aku senang hari ni, aku bahagia hari ni, nikmat bertambah hari ni, ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh buat lagi, tak boleh buat. Kita dahulu dengan marah. Kita nampak sebab dulu. Kita sebab nafsu kita di depan. Maka kita bukan martabat ni, kita martabat at-takhalli. Yakni wajib kena mengosongkan, menyuci hati kita daripada sifat amarah kita, sifat mazmumah kita, sifat kotor kita. Tu martabat kita. Ni nak mengkabar martabat orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adalah ia martabat orang ni, martabat orang yang ketiga ni, yang memandang Allah Subhanahu wa taala pada dahulu lagi, pada azali lagi, sentiasa suka dia. Jiwa dia suka. Kadang-kadang orang yang paling banyak suka, orang yang paling banyak sekali masalah, ujian. Sebab dia terlalu banyak ujian, terlalu banyak masalah, terlalu sakit, sehingga dia pandang dah, dia puas dah. Ni cara Tuhan nak tarbiyah dia, nak didik dia. Dia panggil tadribah, latihan-latihan dia. Ujian dengan harta dia, jatuh miskinnya, kematiannya, musibahnya, dia pandang Allah. Habis ikhtiar dah dia, tak jadi juga. Sehingga terhati dia, Allah, engkau lah ya Allah segala-galanya. Aku suruh padamu lah ya Allah. Aku ejah ke, rubah ke apa ke, seandainya tidak berlaku dengan kehendak kamu, tak jadi. Itu kebanyakan orang yang diuji Allah Ta'ala. Dia sakit, kebanyakan orang sakit ni, orang senyum ni, orang yang paling banyak derita. Jadi orang ni sampai pada hakikat ni, jiwa di hati dia suka. Mana wajah dia bukan wajah suka, mana wajah dia tenang, biasa je. Sebab apa? Allah dia pandang. Bukan ke sebab apa dia tidak ada masalah ke? Kerana dia lah paling banyak masalah. Dia lah paling banyak ujian. Dan Rasulullah wajah dia sentiasa berseri dengan senyumannya, dan senyum keluar cahaya dia. Rasulullah tidak ada masalah ke? Paling banyak masalah. Masalah di Mekah hanya 13 tahun. Masalahnya 10 tahun di Madinah hanya. Pokok kafir Quraisynya, pokok munafiknya, masalah dalam keluarganya, sahabatnya, ketika peperangannya, ketika mentadbirnya, semua. Tapi apa yang Rasul pandang Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila di kalangan aulia illah, di kalangan wali Tuhan, para sahabat, dia kenal sini, dia kenal hujung pakal di sini. Ia kena hakikat yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala hakikat yang mengatur, yang mentadbir, yang menentu sini. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kata setengah mereka itu, ni. Kata sebahagian di kalangan mereka itu ahli saufi. Di kalangan ahli saufi. Yang ketiga itu yakni martabat orang yang ketiga itu, iaitu orang yang memandang pada azali Allah Ta'ala itu, iaitu orang yang menyerahkan dirinya, yakni menyerahkan diri dia, zahir dia dan batin dia, dan diam dia di bawah perintah segala hukum. Orang ni orang yang tunduk di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut hukum di sini bukan hukum wajib, haram, haruh, sunat, makruh, bukan. Bila sebut hukum ni adalah ketetapan dan keputusan Allah. Dia tunduk, Allah menentukan dia ni, dan dia tidak berusaha ke? Tidak, dia berusaha, dia berikhtiar, tapi dia tidak bersandar bergantung dengan usaha dan ikhtiar dia. Allah. Ni dia diam di bawah tadbir Allah, aturan Allah, kurniaan Allah. Ni orang yang sampai hati dia, yang kenal sungguh hakikat yang beri bekas sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat iradat dia, yang dilaksanakan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tunduk kepada Tuhan Taala. Apabila tunduk ni dah keluarlah sifat-sifat yang mulia, at-tazallu, tawaddu', rasa hina diri dengan Allah Taala, jadilah tawaddu' dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah kalimah-kalimah redha dengan ketentuan Allah, sabar dengan ujian Allah. Maka keluar sifat-sifat yang mulia. Apa dia lagi? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini tak akan sampai hakikat takwa, redha, kenal Allah seandainya dia belum sampai tahap tunduk pada Allah, mengenali segala yang berlaku ni adalah kehendak Allah, takdir Allah, perbuatan Allah. Ini orang sampai ni.
Dekat kita ni tak akan jadi taat pada ibu bapa kita seandainya tak kenal ibu bapa tu siapa. Tak kenal ibu bapa tu, ibu bapa kamu yang mencari rezeki, ibu bapa kamu yang membesarkan kamu, yang mendidik kamu, yang memberi jaga kamu, yang beri makan. Kalau anak yang kenal gitu, yang akan jadi dengan sendirinya hormat. Tak perlu buat-buat, tak perlu ajar-ajar. Sayang, tak perlu buat-buat, tak perlu ajar-ajar. Ia akan lahir dengan sendiri apabila kenal gitu. Tengok dalam bab ketuhanan, lebih-lebih lagi lah dalam bab kita hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu apa dia ni? Orang yang tunduk di bawah ketetapan dan keputusan Allah Ta'ala ni, iaitu orang yang menilik kepada Tuhan, menilik kepada Tuhannya, yakni menilik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya, segalanya, yang mengatur diri dia, yang menentu diri dia, yang menggerakkan dia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan fana daripada dirinya. Fana ni maksudnya makna binasa, yakni hilang hakikat diri dia sebenarnya. Dia tak rasa diri dia dah. Fana ni tak rasa diri dia dah. Hilang kemuliaan diri dia, hilang kekuatan diri dia, hilang kesempurnaan diri dia apabila bertemu dengan kesempurnaan milik Allah, kekuasaan milik Allah, kebaikan Allah. Dia tak rasa diri dia lah. Semualah hakikat kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghiasi atas diri dia ni. Bukan diri dia buat baik jadi baik, tidak. Sebab kita dah, kalau kita ni atas diri kita, tubuh badan kita ni, tak, hakikat tubuh badan kita ni tak ada pakaian lanjang. Jadi nampak baik je kita ni sebab ada aurat yang menutup, ada pakaian menutup aurat kita. Dan kita ni jadi baik ni sebab apa? Kita tupang dengan Allah. Kuatnya sembahyang, kuatnya sedekah, pulang alik ke masjid, jadi baik apabila bersabit dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas diri jasad kita ni dilahirkan dalam keadaan kosong ni, tak ada kemuliaan. Tu. Tengok orang asliah, contoh orang Dayak. Kita tengok mulia atas apa? Tak ada mulia, kita kata mulia apa? Baju tak ada, pakai cawak saja. Tu. Bila dia berpakai dengan iman, berpakai dengan Islam, berpakai dengan taat, berpakai dengan ibadat, mulia. Berubah. Duk kita ni sebab apa? Hilang. Kita ni dia baik ni sebab kita buat baik kerana Allah, jadi soleh kerana Allah, berapa ibadat kerana Allah. Hilang di kita, hilang dah kesempurnaan yang sebenar adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat yang sebenarnya, orang tak rasa fana yang sebenarnya, tak rasa diri dia dah yang hebat, yang sempurna, adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sampai martabat ni, sampai martabat hakikat iman dan hakikat Islam yang sebenarnya. Disebut apa? Disebut zauqi, dirasa sungguh. Tu. Dan kata setengah orang yang muhaqqik, yakni orang yang iman dan teguh kejak dengan iman dia. Kata setengah orang yang muhaqqik radhiyallahu anhu, barang siapa sampai kepada hakikat Islam, barang siapa yang boleh sampai pada hakikat Islam yang sebenarnya, dia boleh menguasai diri Islam yang sebenarnya, maka tiada kuasalah, yakni tiada mampulah ia berhenti daripada amal. Sesiapa yang boleh menjiwai dengan hakikat Islam yang sungguh, dia tak tinggal amalan dia. Sentiasa nak bersepakai dengan amalan. Dengan solat, kita ambil sembahyang dah. Lepas sembahyang subuh, tunggu sembahyang sunat isyraq, solat sunat duha. Lepas tu solat sunat zawal, tergelincir matahari sikit, solat sunat zawal. Lepas tu solat subuh, solat asar. Lepas tu menuntut ilmunya, baca Al-Qurannya, zikrullahnya. Ini hakikat Islam. Tidak mampu meninggalkan, sentiasa nak menghiasi diri dengan hakikat ni, sampai pada hakikat Islam sungguh. Tidak mampu nak berhenti daripada beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang sampai kepada hakikat iman, hakikat iman yang sebenar, diri iman yang sebenarnya, maka tiada kuasalah, tiada mampulah ia berpaling daripada amal. Nak berpaling hati dia daripada amal. Apa sebut amal, hati dia sentiasa terbayang-bayang dengan amalan nak buat semua ni. Lepas beramal, nampak dah kena beramal ni.
Lepas beramal mesti kena buat ta'ah ni pula. Sentiasa terikat ni. Ini sebut dengan kalimah salatul daimu, solat yang berterusan. Bukan sembahyang buat jang gitu. Jiwa dia, rohani dia, niat dia sentiasa dalam sembahyang, sentiasa nak sembahyang. Itu makna dia. Dan barang siapa yang sampai kepada hakikat ihsan yang sebenar-benarnya, maka tiadalah kuasa, tiadalah mampu ia sampai pada hakikat ihsan yang sebenar ni berpaling kepada seorang yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati dia nak tak dah yang selain, hati dia nak tak dah manusia, hati dia nak citai dah orang yang lain, dia nak tak dah dunia, dia nak tak dah duit harta, melainkan letak Allah Subhanahu wa taala. Apabila sebut Allah Taala, semua dah menyempurnai, memenuhi dengan imannya, dengan kasih sayangnya, dengan harta cukup dah Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah bagi aku Allah Taala yang memelihara, yang menjaga. Pada satu kalimah dia, dengan iman dia, mengaku mihabidah, cukup segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Ni sampai pada hakikat ihsan. Ini nak khabar jalanan-jalanan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa bersih, menilik dan cermin diri kita ni sejauh mana amalan kita, iman kita, ihsan kita, keadaan ibadat kita. Bukan suruh jadi gini, bukan berangan gini. Tilik diri kita ni, Allah jauh lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh lagi hakikat ilmu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dia. Ketahui olehmu wallahu a'lam. Itu sama situ. Tepat berhenti dah tu.